Mohon supaya Allah tarikkan nyawa dia itu disebabkan ketidaksanggupan mereka untuk menahan penderitaan dan sebagainya. Mana dalilnya? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "La yatamanna yanna ahadum minkum al-mauta lidurrin nazala bihi. فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي." Ini hadis dan doa yang Nabi anjurkan kepada kita. Bagaimana maksudnya? Sesungguhnya janganlah setiap kamu mahukan kematian kerana adanya suatu kesusahan hidup yang menimpanya. Apabila dia memang mahukan kematian tersebut, hendaklah dia berkata. Ini doa yang Nabi ajar tadi, iaitu Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selagi kehidupan itu baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Saya ulang, ya Allah, hidupkanlah aku selagi kehidupan itu baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Itu doa yang kita dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Maksudnya kalau kita ni dah kesempitan sangat, sakit sangat, tak mampu sangat nak meneruskan kehidupan, maka berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa ni. Okay? Jadi sebenarnya dia tak boleh, tapi Nabi kata inilah sebab manusia memang satu ketika dia tidak mampu untuk menahan ujian yang Allah berikan, maka berdoalah pada Allah dengan doa ini. Ya Allah, hidupkanlah aku selagi hidupan ini baik bagiku, walaupun ada ujian, sesungguhnya ujian Allah bagi itu untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan banyak atas dunia ini. Dan matikanlah aku sekiranya mati itu lebih baiklah daripada kita menang penderitaan yang teramat sangat, maka mati lebih baik, maka matikanlah aku. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "La yatamanna ahadakumul mauti, la yatamanna ahadakumul mauta, wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu. Innahu idza mata ahadukum inqata 'amaluhu wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khaira." Maksudnya, janganlah setiap kamu meminta kematian sebelum ajal menjemput kamu. Jangan kita tunggu kematian. Sebab Allah telah tetapkan ajal kita masing-masing. Tempat yang kita nak meninggal itu dah ada dah. Masanya, tempatnya, ketikanya, di mananya, semua Allah telah tetapkan. Kerana apabila seseorang kamu meninggal dunia, maka amal kebaikan akan terputus. Amal kebaikan kita ni akan terputus automatik. Sedangkan tujuan Allah memanjangkan usia seorang mukmin itu adalah untuk menambah kebaikan mukmin itu sendiri. Bila Allah panjangkan umur kita ni, Allah nak tambahkan kebaikan kepada kita sendiri. Maka bila mana kita lihat Allah panjang lagi umur ni, Allah tak mati-matikan lagi. Sahabat-sahabat andai dah meninggal semua sekali. Jadi Allah panjangkan umur kita ni sebab Allah nak bagi kebaikan kepada kita. Ada satu kisah. Kalau ibu-ibu ayah pernah mendengarlah dalam perkongsian dalam Facebook dan sebagainya, iaitu seorang pesalah yang telah dihukum penjara dan menunggu hukuman gantung sampai mati. Dan kalau boleh kita katakan memang dia ni akan mati di tali gantung lah. Sebabnya kes ni berat. Disabit kesalahan pada tahun 2000. Tahun 2000 tu dah disabitkan kesalahan dan dijangka akan menjalani hukuman gantung sampai mati pada tahun 2003. Masuk tahun 2003, nak mati ni, macam ada confirm dah dia akan mati di situ. Ditangguhkan kesnya kepada tahun 2005. Tangguh lagi. Lepas tangguh lagi, perbicaraan kembali kes tu. Tangguh lagi sampai 2013. Tangguh lagi sampai 2012. Dan akhirnya, hukuman itu digugurkan dan hukuman itu ditukar kepada penjara seumur hidup. Sampai gila. Disebabkan kenapa tukar tu? Sampai gila. Banduan akhir tu menunggu saat kematian. Tak mati-mati. Tunggu mati tu daripada tahun 2000. Nak mati. Dia berada di penjara. Penjara akhir. Banduan akhir tu.
Duk sel tu je. Tak berubah sebab tukar. Kejap postpone. Kejap kata boleh balik. Kejap postpone. Akhirnya sampailah setahap dia dah gila. Bila gila tak boleh hukum gantung. Dan sekali penjara seumur hidup. Nak gambarkan bahawa ajal Allah bagi kepada kita itu, ajal Allah bagi kepada kita itu hanyalah bertepatan telah apa yang telah Allah gariskan. Allah tentukan bila kita mati, maka kita mati. Walaupun dah tertulis dalam kertas atas dunia ni, kita mati bila-bila, hakikat kematian itu berada di Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh kata tiba-tiba, oh kita mati, kita akan matilah. Sebab apa? Dah disabit kesalahan. Tak boleh. Sebab apa? Macam tadi, walaupun dia dah confirm kena hukum gantung sampai mati, tapi bukan ketika itu, masa itu, tempat itu dia akan mati, dia tak akan mati. Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan tempoh dan masanya. Allah bagi tahu, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal seorang itu, dia tak akan lambat, tak akan cepat walaupun saat. Begitu. Pada soalan tadi, boleh tak nak beramalkan doa tadi? Boleh, tak ada masalah. Kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab doa itu baik. Sebab dia kata, ya Allah, hidupkanlah aku. Selagi aku kehidupan itu baik bagiku. Dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Boleh. Kita nak beramalkan doa itu supaya kita bersedia. Sebab salah satu situasi di mana kalau kita ni ingatkan mati, banyakkan mengingati mati, dia akan merenggut, dia akan menyentap kenikmatan, kelazatan dunia ni. Salah satunya. Bila kita sentiasa ingat mati, kita tahu bahawa kita ni akan mati. Semua saya, ibu-ibu ayah sekalian akan mati. Cuma masa tak boleh sampai lagi. Jadi bila kita sedar perkara itu, maka boleh kita doa kepada Allah, ya Allah, kalau kehidupan aku ni baik bagiku, maka aku akan hidup lagi. Kalau kematian itu lebih baik bagiku, aku bersedia. Maksud bersedia ni kita dah bersedia dengan amal ibadah lah. Maka bukan sedia ni aku redha, tak ada apa, tunggu masa, tak boleh. Kita kena bersedia, maksudnya kita dah beramal ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sentiasa bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunggu masa itu. Bilakah waktu daun akan gugur daripada diri kita, atau badan-badan kita lah, insya-Allah. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda lagi, la yatamanna ahadukum al-mauta imma muhsinan fala'allahu yazdadu wa imma musian fala'allahu yasta'tibu. Janganlah salah seorang daripada kamu semua mengharapkan kematian. Jadi kita mengharap kematian. Kerana jika dia adalah orang yang suka melakukan kebajikan, maka boleh jadi dia akan terus menambah kebaikan. Atau jika dia adalah orang yang sentiasa melakukan perbuatan dosa, maka boleh saja dia bertaubat. Kita bimbang, kita ada umur kematian. Sedangkan kita sentiasa buat kebajikan. Banyak kebajikan kita buat, sebagai contohlah, kita sentiasa menderma pada anak yatim, kita sentiasa bersedekah, kita sentiasa mencari peluang-peluang untuk menambah amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan mengharapkan kematian awal, kerana kita mungkin antara orang yang suka melakukan kebajikan, maka pahala akan bertambah. Dan sekiranya seorang itu melakukan dosa, boleh saja mungkin dia akan bertobat sebelum nyawa dia ditarik. Mungkin daripada muda dia ni sampailah ke tua, dia tak pernah buat kebaikan. Mungkin penghujung kehidupan dia tu, dia tiba-tiba nak berubah menjadi yang baik. Mungkin kita tak tahu, maka ketika itulah taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita tak boleh nak confirmkan orang tu jahat sungguh kat kampung ni, dia lah paling teruk sekali. Tengok anak orang mana dia tak pernah usik, tak pernah buat kejahatan, tak pernah buat kerosakan. Akhir sekali Allah bagi taufik dan hidayah kepada budak tu, maka dia berubah. Daripada budak sampailah kepada dewasa, sampailah kepada dia tua, dia berubah menjadi orang yang baik, menjadi pendakwah dan sebagainya. Maka dia telah bertukar daripada dia ni melakukan perbuatan dosa, akhirnya dia bertobat dan melakukan kebaikan. Begitu. Jadi jangan kita mohon kematian dan sebagainya. Kalau kita pun sama juga, Allah bila nak matilah dia tu menyusahkan orang, betul. Tak apa. Jangan kita berdoa begitu padanya, ya Allah, berikan taufik hidayah pada dia, mudah-mudahan dia berubah dan menjadi orang yang baik. Kalau kita mohon keburukannya pada dia itu, tak ada manfaat bagi dia. Kita mohon kebaikan, ya Allah, mudahkanlah urusan dia, berikanlah taufik hidayah pada dia, ya Allah. Jadilah dia orang bertaubat, jadilah dia orang yang bertakwa pada Allah. Pulihkanlah dia akan berubah. Okay? Baik. Kemudian diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamannaul mauta fa inna haulal mattala'il syadidun
Wa inna minal sa'adati an yatula umrul 'abdi wa yarzuqahu Allahu inabah. Ya, maksudnya janganlah kamu mahukan kematian kerana keadaan kematian itu merupakan suatu yang amat dahsyat. Mati-mati ni dahsyat. Walaupun ada orang bunuh diri tu, dia nak mudahkan urusan dia bunuh diri, habis. Tetapi azab itu nak sampai daripada dia nak bunuh diri, sakaratul maut, ada yang punya cabutan nyawa, tetapan nyawa daripada malaikat Israel dan sebagainya. Satu benda yang menyakitkan. Menyakitkan. Kita melihat dia, mati relax, tak ada masalah. Tak, menyakitkan. Bukan sebenarnya itu. Kita menampakkan bahawa nak selesaikan urusan dunia yang terlampau banyak ujian ni, bunuh diri. Tak, dia bukan penyelesaian kepada masalah. Sedangkan itu satu benda yang amat-amat dahsyat. Apabila seseorang hamba diberi usia panjang, Allah memberi kesempatannya untuk bertobat kepadanya. Allah bagi umur kita panjang ni, Allah nak bagi masa untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umur panjang ni kita tak boleh nyatakan umur dia panjang. Tak, umur panjang baca kita ni tadi kita. Hari ni umur kita berapa? Contoh 40. Esok 40 sehari. Dah panjang satu hari. Dah panjang satu hari. Maksudnya umur kita ni panjang itu adalah diri kita. Jangan kita panjang, nenek aku panjang umur dia. Tak, panjang umur kita sekarang ni. Kesempatan kita ni. Sempatkan kita nak sampai kepada hari esok untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang umur kita hari ni. Sempat kita sampai petang nanti. Kita kata, aku sihat hari ni. Walafiat. Tak ada isu, tak ada apa-apa. Panjang umur. Tak ada jangka. Tiba-tiba tengah hari isak nafas. Jantung dan sebagainya. Maka terhenti kita, perjalanan kita. Maka Allah bagi kesempatan. Panjang umur kita ni mungkin sampai tengah hari ni. Maka kesempatan untuk tengah hari ni, maka lafazkan astaghfirullahaladzim supaya kita ni sentiasa mohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak tahu tempoh kita nak meninggal ni bila. Jadi kita sentiasa bersedia. Bersedia. Baik. Kematian bukan sekadar lenyapnya seseorang itu dan tidak akan ada lagi kejadian setelah itu. Tetapi kematian itu terputus. Hakikat kematian terputus. Terpisah roh dengan jasad kita ni. Roh dengan jasad terpisah. Maka berpindah hanya daripada keadaan kita ni boleh makan, minum dan sebagainya. Boleh berehat, boleh bercakap-cakap dan sebagainya. Maka keadaan yang berbeza. Kaku berbeza. Badan kita ni masuk ke alam barzah. Roh kita ni akan masuk ke alam yang berbeza dengan alam dunia. Ada soalan dan macam-macam. Ada peneman dan macam-macam aku kelak. Kalau kita mendamping Quran, maka adanya peneman yang akan menemani kita. Semua itu sekali dalam alam barzah. Dalam barzah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية الاثنين وذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم ولا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى wala naqtum syahadatallahi inna idzal laminal athimin. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu hampir mati ketika ia mahu berwasiat, hendaklah wasiatnya itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang lain yang bukan seagama dengan kamu. Jika kamu dalam pelayaran di muka bumi lalu kamu ditimpa bencana sakit yang bawa maut, kalau kamu ragu-ragu tentang kejujuran kedua saksi itu, hendaklah kamu tahan mereka supaya selesai sembahyang. Kemudian mereka bersumpah dengan nama Allah dengan berkata, demi Allah kami tidak akan menjual sumpah kami untuk mendapatkan suatu harta benda walaupun orang itu dari kaum kerabat, dan kami tidak menyembunyikan keterangan yang kami ketahui sebagai saksi sebagaimana yang diperintah oleh Allah. Kerana jika kami menyembunyikannya, tentulah kami dengan itu termasuk dalam golongan orang-orang yang berdosa. Ini bab yang bagaimana seorang sekiranya nak mati itu. Nak mati dah, dia rasa nak mati, maka berwasiatlah kepada orang-orang sesaksi yang ada di sekeliling. Supaya apa saja hasrat kita itu, kita nak sampaikan, boleh sampaikan orang yang cukup. Okay? Baik. Jadi, kematian yang dahsyat ini menunjuk kepada lalai dalam menghadapi kematian. Lalainya menghadapi kematian. Lalai macam mana? Bila mana kita ni sentiasa fokus pada amal ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika nak mati itu, kita akan dilalaikan sikit dengan sakarat. Sakarat ni kemabukan. Sakarat ni mabuk. Sakaratul maut, kemabukan ketika nak mandi.
Dan ketika itulah kita akan lalai dan berpaling sedikit daripada nak mengingati mati. Okay? Jadi sebelum kita nak mati itu, kita mohon pada Allah supaya kita tak termasuklah golongan yang mana dalam keadaan lalai nak mati. Elok-elok kita ni beramal ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, nak mati-mati tu tiba-tiba kita terlepas dengan perkara-perkara yang sepatutnya kita laksanakan. Tiba-tiba rasa macam kemaru nak pergi main fanfare dan sebagainya. Mohon pada Allah supaya dijauhkan benda-benda macam tu. Dijauhkan benda-benda macam tu. Dan kita ni Allah bagi kesempatan untuk bertaubat dan mohon keredaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kesempatan. Maka bila Allah bagi kesempatan kepada kita untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mohonlah taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menunggu saat nyawa berada kerongkong, maka taubat telah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua keadaan. Taubat tidak diterima. Pertama, nyawa berada kerongkong. Yang keduanya, ketika mana matahari keluar daripada barat. Matahari keluar daripada barat itu tanda-tanda yang besar. Bila matahari keluar daripada barat, maka taubat sudah tidak diterima. Ketika ini taubat masih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keredaan Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh diperolehi melalui taubat dan tidak lagi mengulangi perbuatan dosa tersebut. Kita taubat sesungguh-sungguhnya, taubat nasuha. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa in yasbiru fan-naru mathwa lahum wa in yasta'tibu fama hum minal mu'tabin. Oleh itu, sama ada mereka bersabar menderita azab atau sebaliknya, kerana neraka tempat tinggal mereka. Dan jika mereka memohon peluang untuk mendapat keredaan Allah, maka mereka bukanlah lagi dari orang-orang yang diterima permohonannya. Jadi, sempatkanlah diri kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kemudian diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin At-Tastari, dia berkata, mahukan kematian adalah dilarang kecuali bagi 3 jenis orang. 3 jenis yang dibenarkan, iaitu orang yang tidak mengetahui apa yang akan berlaku setelah kematiannya. Dia tak tahu. Lepas aku mati ni apa benda akan berlaku, dia tak tahu. Dia tak dapat maklumat, tak dapat ilmu dan sebagainya, maka dia boleh dibenarkan. Yang kedua, orang yang lari daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lari daripada takdir Allah, maka dia boleh mohon pada Allah. Yang ketiga, orang yang amat ingin sekali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa kepada Allah, sedasa Allah. Allah Ta'ala, aku sungguhnya aku hamba. Macam-macam doa dia tu. Maka dia mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, matilah aku dah sujud padamu ya Allah dan sebagainya. Maka itu dibolehkan. 3 keadaan daripada Sahal bin Asari bin Abdullah. Dikatakan bahawa malaikat maut datang menemui Khalilullah Ibrahim AS untuk mencabut nyawa. Malaikat maut datang berjumpa dengan Nabi Ibrahim untuk cabut nyawa dia lah. Lalu Nabi Ibrahim kata, wahai malaikat maut, pernah kamu melihat seorang sahabat yang mahu mencabut nyawa sahabat sendiri? Dia bagi tahu kepada malaikat maut tu. Nabi Ibrahim bagi tahu, kamu ni pernah tengok tak orang nak cabut nyawa sahabat sendiri? Wahai malaikat maut, pernahkah kamu melihat seorang sahabat yang mahu mencabut nyawa sahabat sendiri? Maksudnya Nabi Ibrahim dengan malaikat tu bersahabat. Gambar-gambar itulah, rapat lah maksudnya. Mendengar kata-kata itu, malaikat maut kembali menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lalu berkata kepada malaikat maut, adakah kamu pernah melihat seseorang yang tidak gembira bertemu dengan sahabatnya? Setelah malaikat maut kembali menemui Nabi Ibrahim dan menyampaikan kata-kata Allah itu, maka cabutlah nyawaku saat ini juga. Maka tadi dia kata sahabat itu merujuk pada malaikat dengan Nabi Ibrahim. Tiba-tiba Allah kata, kamu tak pernah melihat seorang yang tidak gembira nak bertemu dengan sahabatnya? Maka nak gambarkan tadi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tak sabar nak berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Maka dia bagi tahu Nabi Ibrahim tak sabar nak jumpa dengan Allah. Maka cabutlah nyawa dia sekarang juga. Begitulah. Baik. Kemudian Abu Darda menyatakan bahawa kematian yang menimpa diri seorang mukmin tujuannya adalah baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtil anharu khalidina fiha nuzulan min 'indillah wa ma 'indallahi khairun lil abrar." Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tuhan mereka ni, mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai tempat sebutan tetamu yang meriah dengan nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah, apa jua yang ada di sisi Allah adalah lebih baik orang-orang yang berbakti, yang taat, yang banyak berbuat kebajikan. Maka bila mana kematian itu sampai, maka itu tujuan baik untuk kita sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
Jadi kita nak gambarkan di sini memohon kematian. Memohon kematian yang mana sekiranya seorang itu dah tak nak dah kata dah terlampau banyak ujian Allah bagi padanya, dia mohon kematian. Maka tengok kepada permohonan tersebut dan baca doa sebagaimana saya kongsikan tadi. Kalau kehidupan itu baik, maka teruskanlah pada kehidupan. Tapi kalau kematian itu baik, maka itulah kematian itu sebagai kematian yang baik. Soalan yang saya nak kongsikan dengan ibu bapa sekalian pada pagi ini iaitu sekiranya seseorang yang kita kenal di kawasan kampung kita, taman kita, dia bela saka. Bela saka ni. Saka rimau ke apa ke, terpulang lah. Dia bela saka dan dia susah nak mati. Kalau kita dengar, kalau orang bela saka ni, dia kena buang saka tu dulu, baru dia boleh mati dengan keadaan mudah. Bila dia bela saka, dia tak boleh nak mati, maka dia mohon pada Allah. Ya Allah, matikanlah aku, ya Allah, matikanlah aku, ya Allah. Tapi dengan syarat, kita ni bila bela saka, kita kena buang saka itu dulu. Okay? Jadi, digambarkan bagaimana sebenarnya orang yang kena saka ni. Kena saka ni macam mana? Sebenarnya saka-saka ni satu dosa, tiada dosa lebih besar daripada lain, tiada dosa lebih besar di sisi Allah selain dosa syirik kepada Allah itu. Maksudnya kita ada saka dosa syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay? Kerana manusia ini dia tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada dia itu, sehingga dia mencari yang lain untuk jadikan pertolongan, pendamping dan sebagainya. Okay? Jadi, dengan itu mereka mencari sesuatu yang menghumbankan mereka ke lembah yang amat hina dengan perbuatan syirik itu. Hujung-hujung nak mati itu. Jadi, antara ini yang digambarkan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang ada saka. Jadi, antara perkara syirik yang terjadi termasuklah syirik dalam perkara gaib. Tadi perkara gaib itu, iaitu termasuk dengan kewujudan jin dan sebagainya itu merupakan perkara gaib. Dan di antaranya syirik itu merujuk kepada bela saka dan sebagainya, ada jin pendamping dan sebagainya. Itu benda syirik yang kita kena tahu dan kita tak boleh nak ambil benda itu sebagai benda yang melekatkan daripada diri kita, pendamping dan sebagainya. Kalau kita lihat dalam kehidupan masyarakat Melayu lah, masyarakat kita Melayu ni, kita ada banyak jenis nama-nama jin tu. Okay, banyak jenis nama jin. Kita ada jin hantu, bunian dan sebagainya, penunggu nyembalang dan sebagainya. Kalau kita masuk kepada bab hantu ni, ada hantu raya, hantu pocong dan sebagainya. Itu yang alam Melayu punya. Sebab ada, saya ingat satu kisah tu. Dia kena perbuatan orang. Dibuat orang. Saka dan dihantar sihir dan sebagainya. Adalah orang kata jelmaan hantu pocong ke hantu raya. Wallahualam lah. Tapi akhirnya dia tak tahan dengan keadaan begitu, maka dia pun keluar negara, pergi belajar luar negara. Sebab dia dekat Malaysia tak boleh, kena ganggu macam-macam. Nak buat kerja tak boleh sebagainya. Akhirnya dia naik, mungkin tiket flight, pergi Australia, pergi belajar kat Australia. Maka elok kat sana, tak ada gangguan. Lepas tu SMC kata, punya jin dah tu raya tak sampai sana kot. Hantu tak sampai sana kot, sebab terbang jauh. Itulah dia punya tu kan. Tapi nak gambarkan, iaitu usaha untuk menghalang diri kita daripada terkena sihir dan sebagainya, itu perlu yang kita kena laksanakan lah. Kena pergi jumpa ustaz dan sebagainya, pergi jumpa perwata Islam dan sebagainya. Itu yang sepatutnya kita buat lah. Okay. Baik. Jadi, bila mana kita lihat kepada istilah seperti iblis dan syaitan, dia termasuk dalam golongan jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah kamu semua kecuali iblis. Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Iblis tak sujud, yang lain semua sujud. Okay? Dia adalah daripada golongan jin. Dia adalah daripada golongan jin. Ini surah Al-Kahfi ayat 50 tu. Okay? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah golongan jin. Okay? Jadi apabila kita membicarakan hal berkaitan jin, kita hendaklah berpegang dengan prinsip beriman kepada perkara gaib. Kita perkara gaib ni kita kena tahu memang jin ada. Jin ada, kita ada perkara gaib, hari kiamat kita kena tahu bahawa dia ada, malaikat dia ada. Okay? Jadi beriman kepada perkara gaib itu penting. Jadi kita tahu bahawa adanya kehidupan di alam gaib, jin semua memang ada. Ini bermakna kita dituntut untuk mempercayai kewujudan sekadar yang dibuatkan oleh nas dan tidak melampaui sehingga melakukan syirik. Betul kita percaya pada alam gaib, tapi sampai kita nak bela saka dan sebagainya, itu tidak dibolehkan lah, tidak dibenarkan.
Jadi apa beza dia di antara saka ke khadam ke dan sebagainya? Kalau kita lihat, ia tidak beza di antara jin. Saka ni, saka, khadam dia tidak beza di antara jin. Namun begitu istilah saka ini sangat popular lah dalam alam Melayu kita ni. Masyarakat Melayu memang kalau pepek tu umur panjang, tak ada penyakit lah. Ini ada saka ni. Macam saya cerita dengan ibu-ibu, yes, sebelum ni lah seorang ibu tu dia tak meninggal lah. Dia ni sihat walafiat, Allah bagi kekuatan pada dia, tak bongkok umur kat 100 steady je. Makan tak ada pantang dan sebagainya, tak pernah sakit berat, hanya sakit macam demam-demam biasa tu adalah. Sampai kadang anak kata mak dia belah saka. Sebab nampak pelik. Tak ada bela apa-apa. Tak adalah benda tu, benda-benda syirik tak buat. Rupanya dia berdampingan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dia rasa amalkan 3 kul. Yasin itulah yang kunci kepada kesihatan dia berpanjangan. 3 kul Yasin. Yasin sentiasa tiap-tiap malam, kecuali dia ni tak boleh solat, tak boleh satu Quran, dia tak baca. Tapi pegang-pegang dia sentiasa amalkan Yasin, maka dia sihat sampai ke penghujung. Anak-anak yang peliknya, takut tengok pelik mak ni lain macam ni. Sebab sihat, tak pernah sakit dan sebagainya. Dia macam satu benda yang kita risaulah. Tapi Alhamdulillah, tak ada benda-benda macam tu. Jadi di alam Melayu ni, saka ni memang sangat popular lah. Di alam Melayu lah. Di alam Melayu, saka sangat popular. Sebagai makhluk halus yang dipelihara oleh seseorang dan terus diwarisi oleh keturunannya. Jadi keturunan tu, lagi tak dispas kepada yang lain, maka yang dia tak boleh mati. Dia kena matikan. Kena matikan saka ni pada orang lain, barulah yang pegang saka tu, baru dia boleh meninggal dunia. Persoalannya, boleh ke jin dijadikan khadam ni? Kalau kita tengok hukum asal lah, hukum asal dulu. Hukum asal menggunakan jin ni harus selagi ia digunakan untuk tujuan yang baik tanpa ada unsur syirik. Tapi dia tak adalah dalam, kita lihat pun pengamalan salafus soleh pun tak ada disebutkan perkara tersebut. Jadi kita tak boleh kita nak beramal dengan perkara tersebut lah. Kalau ada salafus soleh pernah menggunakannya untuk tujuan baik, itu lain. Tapi tak ada dalil dan sebagainya. Oleh itu lebih utama amalan sebegini dijauhkan lah. Dijauhkan daripada kita nak pakai jin dan sebagainya, dijauhkan. Kerana ia lebih tertumpu, lebih terdedah kepada perkara-perkara yang bercanggah dengan akidah kita. Jadi kita ni sepatutnya menyembah Allah, jadi kita menggunakan perantaraan jin dan sebagainya dahulu. Itu tak boleh, itu tak dibenarkan lah. Kerana jin itu dia adalah jin kafir, dia ada jin muslim, dia ada jin fasik dan sebagainya. Jadi kita tahu jin yang kita mendamping itu jin macam mana. Sebab jin pun membohong juga. Dia kata dia ni jin muslim, jin Islam, tapi dia sebenarnya fasik, dia sebenarnya kafir. Itu di antara benda yang kita kena ambil. Itulah. Jadi tipu daya jin ni, dia menyebabkan kita ni boleh terpengaruh, dan dia telah meletakkan pantalarang yang tertentu sampai kita tak boleh nak memegang pantalarang tersebut. Pantalarang tersebut. Saya ingat dulu ada persatuan silat dulu. Silat dia daripada Indonesia, dia masuk ke Malaysia. Alhamdulillah, silat tu baik sebenarnya pada pikat awal. Tapi pada pikat seterusnya itu, dia telah diajar dengan pendamping. Pendamping yang mana nak ilmu kembal lah, ilmu kembal. Tapi pantalarangnya cukup besar. Cukup hebat pantalarang dia tu. Dia tak boleh melihat aurat perempuan, tak boleh mendengarkan Al-Quran, tak boleh macam umpama kalau nak ambil ayat itu, kena berada di tempat yang tak jumpa orang. Guru lah. Jadi tak boleh. Akhir-akhirnya, ni lama lah, kisah lama lah. Kita ada cerita kisah lama. Akhirnya dia ambil juga. Dia kata dia mampu jaga. Dia mampu jaga, tetapi bila mana nak berhadapan dengan aurat dan sebagainya, dia tak mampu. Akhir-akhirnya, dia ni berada dalam kelas, tiba-tiba terapung sendiri dan sebagainya. Jadi ceritakan begitulah. Dan akhirnya dia digilir lah sebab jadi otak dia tak nak bawa ilmu tersebut, maka jadi gila. Jadi nak gambarkan di sini, janganlah kita berdampingan dengan benda-benda begitu. Sebenarnya ada jin yang akan membantu kita dalam urusan-urusan tersebut. Dalam urusan-urusan tersebut. Maka kebiasaan ni, saka ni digunakan untuk berbagai tujuan lah. Seperti mendapatkan ilmu kembal, seperti menjaga harta, menganiaya orang lain dan sebagainya lah. Jadi itu antara perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh saka ni. Jadi orang yang pegang ambil saka tu, itu tujuan-tujuannya lah. Ilmu kembal. Yang perkara pertama, ilmu kembal lah. Nak nampak orang ni tak nampak dia dan sebagainya. Orang nak pukul tak boleh sebagainya. Itu ilmu kembal tu. Jadi bahkan dalam kebanyakan kes rawatan saka ni, bahkan dalam kebanyakan kes saka digunakan untuk tujuan rawatan yang melibatkan jin. Pemilik saka akan menggunakan jin yang dibela untuk bawa orang lain. Dia ada saka dia. Dia untuk bomoh,
dia nak ubati orang lain. Maka yang ubat itu bukan dia. Jin, saka dia tu dengan jin lain. Dia tolak sana, tolak sini. Nampak elok rupanya dia ada pertalian di antara saka dia dengan jin yang masuk dalam badan orang lain tu. Masuk perbatan lah. Jadi, jin yang merawat itu jin yang menyakiti manusia. Jin yang menyakiti manusia dan kelihatan dia lah satu-satunya yang berjaya merawat penyakit tu. Orang lain tak boleh nak merawat. Tiba dia pergi jumpa dia, terus sembuh dan sebagainya. Kita lihat kembali lah. Jadi, jelaslah bahawa penggunaan saka ni haram. Tak boleh tiba-tiba kita nak guna saka, tak boleh. Kalau ada orang nak bagi kepada kita ni, kita tolak lah sebagainya. Dan pergilah kalau kita dengar ada ahli keluarga kita dan sebagainya yang kena saka, pergilah jumpa dengan pusat-pusat perubatan Islam, pulihkan dia sebelum dia ni menghadapi sakaratul maut. Kerana sakaratul maut ni benda yang besar. Jadi nak mati tu ada saka dan sebagainya, susah nak meninggal dan sebagainya. Okey. Persoalan lagi. Kadang-kadang orang tu dah meninggal tapi nampak bayangan dia. Bukan dia meninggal ke? Tapi macam ada lagi kat kawasan kampung tu. Peliharaan dan sebagainya tu. Okey. Jadi dakwaan itu kalau kita nak buktikan kesahihannya, dia kena nas dan sebagainya lah. Tetapi kalau bab ini jelas bahawa dia tak boleh. Orang dah meninggal. Jin tu tidak boleh tiba-tiba kata nak menghalang daripada kematian tu. Dia tak boleh. Tiba-tiba ajal tu Allah telah putuskan dengan mutlaknya ia akan mati pada ketika itu. Tapi jin tidak kuasa nak tahukan kematian tu. Jin kata, aku boleh tahukan. Tiba-tiba bangkit balik daripada mati tu. Tak. Dia tak boleh. Okay. Jadi, dalam keadaan ini, dia kena lihat. Jika benar jin boleh berfungsi dalam jasad yang telah mati, ia bermakna dia mampu menandingi mukjizat Nabi Isa tu. Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati. Sedangkan adalah mustahil lah untuk jin menghidupkan orang mati tu. Jadi, apa dikatakan mayat itu hidup tidak benar lah. Itu tidak benar. Sebaliknya dia adalah manusia masih bernyawa tapi hidup dengan tenaga dan kuatan daripada jin. Jadi dia sebenarnya tak mati lagi. Kalau kita tengok ada kes-kes di mana macam dah mati. Dia tak mati lagi. Dia sebenarnya hidup dengan tenaga dan kuatan daripada jin. Dia badan lemah dah. Cuma dia hidup dengan kekuatan dan tenaga daripada jin dalam badan dia tu. Bila keluar je, tu mati. Nampak sihat lagi, nampak kuat. Okay. Kalau depan orang nak bongkok, belakang orang tegak. Sebab apa? Dia adanya dalam diri tu, adanya kekuatan jin dan juga itulah dan juga tenaga jin dalam badan dia tu. Supaya dia dapat menjalani kehidupan dia. Walaupun hakikatnya dia tak adalah, dia lemah dan sebagainya. Okay, lemah dan sebagainya. Okay. Itu berkaitan dengan orang yang nak kematian. Disebabkan dia ni ada dalam badan dia tu, saka dan sebagainya. Jadi sekiranya dia tak mampu dah nak menjaga saka itu, pergi jumpa dengan pusat perubatan Islam, buang. Jangan pujuk anak pula mak tak larat dah ni, ambil dah saka mak ni, pegang, nanti kau buang lah. Jangan, itu menyusahkan. Jadi pergi betul-betul buang terus. Jangan biarkan ada lagi saka-saka berada dalam badan kita. Buang terus. Jangan kita wariskan benda itu kepada anak cucu kita. Itu perkara yang tak sepatutnya berlaku lah. Okay. Baik. Kemudian kalau kita lihat dalam bab pengurusan jenazah ni, kita masuk balik bab pengurusan jenazah ni, ada banyak khurafat atau benda-benda yang kita kena elak. Berkaitan alam gaib kan, bab pengurusan jenazah ni kita kena elak lah. Antaranya perkara pertama yang saya boleh sebutkan di sini, iaitu kalau kita lihat lepas semua sekali selesai jenazah, sempat dimandikan, dikafankan, disemayangkan, tiba-tiba nak diangkat ke tanah perkuburan itu, turun daripada rumah, tiba-tiba waris akan menyusup masuk di bawah keranda, di bawah pengusung mayat itu, bertujuan terselamat daripada terkena badi mayat atau menghilangkan rasa rindu pada si mati. Itu tak boleh. Itu tak ada. Itu khurafat Melayu. Tak perlu buat macam tu. Okay? Tak perlu buat macam tu. Ini kita ni, kat kawasan bandar, daripada surau, tu naik van dia. Daripada hospital tu naik van dia. Kalau kawasan kampung dulu memang ada lagi. Okay? Daripada atas, rumah tinggi, turun bawah. Selangkah pertama, Al-Fatihah, kemudian anak akan menyusup bawah tu. Buat dia akan menyusup pusing 7 kali dan sebagainya, supaya hilang badinya. Itu tak ada. Tak ada istilah begitu. Itu khurafat alam Melayu dalam bab pengurusan jenazah. Kalau ada, tak buat lah. Okay? Tak ada pun. Tak ada kerinduan dan sebagainya. Tak ada badi sebagainya. Sebab itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang biasa juga kita dengar, iaitu menggunakan sabun lebihan mandi jenazah untuk menyambung muka bagi mengelakkan daripada terkena badi mayat. Ada sabun yang kita guna untuk mandi jenazah tu, semua sekali. Ada lebih sabun tu, ambil basuh muka.
guna sabun tu nak hilangkan badi mayat. Itu pun tak ada. Tak ada dalam nafs dan sebagainya. Itu adalah khurafat daripada alam lain juga. Supaya hilangkan rasa badi mayat dan sebagainya. Itu tak ada. Okey. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ni yang biasa kita dengar juga ni. Iaitu mengurung kucing, terutamanya kucing hitam, kerana beranggapan jika mayat dilangkah oleh kucing, mayat itu hidup balik. Elok hidup balik, tak mati lagi. Ini kalau kucing langkah mayat tu, kereta satu rumah. Sudah kucing hitam rompak atas mayat. Bangun baliklah mayat tu. Eloklah, dia tak mati lagi. Boleh bertaubat balik. Tak ada, ini khurafat Melayu juga. Tak ada istilah mayat akan bangkit balik disebabkan oleh kucing tu. Okay? Jadi, benda-benda macam ni kita kena jelaslah bahawa ini adalah khurafat yang berlaku di alam Melayu. Kita kena jelaskan supaya dia tak sering mengganggu kehidupan kita sebagai manusia ni. Sebagai manusia ni. Okay? Kerana itulah antara perkara-perkara yang sering sekali orang duk war-warkan kepada kita. Duk bagi tahu ini khurafat ni tak boleh buat. Sampai kita ni generasi baru takut. Sampai dengar kematian saja semua takut. Sebab apa? Ada yang perkara-perkara begitu. Kena buat ini, kematian kena buat ini, kena buat ini dan sebagainya. Maka saya ceritalah dalam minggu sebelum ni. Iaitu mati saya seorang itu, tiba-tiba kena tutup cepat-cepat. Hidung dia, telinga dia, rongga-rongga. Itu nak tutup bertujuan tak nak masuklah binatang-binatang tersebut dari hidung. Kita beritahu tu cepat-cepat supaya roh tak masuk balik. Kalau roh masuk balik, hidup balik. Sudah. Itu benda kena buang. Boleh macam tu kan? Roh dah keluar, tutup semua ni, longga, hidung, telinga. Sebab apa? Tak nak masuk roh masuk balik. Nanti hidup balik mayat tu. Tangan. Ini kurafat dia kita kena buangkan. Tak perlu ada dalam kehidupan kita tu. Kita berada di yang tempat yang baik, yang mana telah berilmu, Alhamdulillah. Tapi bila mana kita balik ke kampung dan sebagainya, kita kena jelaskanlah secara yang baiklah kepada orang kampung. Tak boleh kita terus attack tu. Tak boleh ni kurafat ni. Kena bergaduh kita. Cuma tegurlah dalam keadaan yang terbaik. Okay? Jadi bab mayat dengan kucing ni memang selalu orang akan ada. Bila mana kematian je, satu orang akan lihat kawasan keliling dan akan cuba menjorok pada mana kucing hitam yang ada. Supaya tak ada kucing itu melangkah mayat tapi hidup balik dan sebagainya lah. Itu kita kena pastikan dia diberi penerangan yang jelas lah berkaitan benda-benda macam ni. Okay? Baik. Yang keempat, diterbalikkan atau ditutupkan dengan kain semua cermin muka dan gambar-gambar yang bergantung di rumah sebagaimana yang dilakukan oleh golongan bukan Islam. Tutup semua. Buat apa tutup? Biarlah cermin begitu. Tak ada masalah pun. Cermin semua. Contoh kalau rumah kita ni rumah banyak cermin, jenuh cari kain, tutup semua cermin. Okay? Tutup semua cermin, gantung-gantung, gambar-gambar semua gantung. Supaya tak dilihat oleh jenazah dan sebagainya. Tak perlu. Tak payah buat begitu. Tak payah buat begitu. Yang kita kena buatlah untuk membersihkan kawasan rumah kita saja. Supaya selesa untuk orang datang ziarah jenazah tu dan urusan jenazah tu sempat diselesaikan dalam keadaan yang cepat dan sebagainya. Itu yang terbaiklah. Benda-benda yang tak sepatutnya tak kita buat. Kemudian mengambil atau menadah air lebihan mayat jenazah untuk dijadikan bahan utama dalam perubatan. Terutama jika yang meninggal itu adalah anak pertama dari pasangan tersebut. Ambil air mandi jenazah pula. Ada orang buat begitu, ambil air jenazah buat minum untuk perubatan. Allah, janganlah buat begitu. Jangan ada perkara-perkara begitu. Untuk perubatan sebagainya tak ada istilah perubatan dengan keadaan yang begitu. Ambil air orang mati dan sebagainya. Kalau ambil air orang mati itu biasanya untuk buat sihir dan sebagainya ada. Itu orang buat. Orang tengok dia senyap di belakang, konon-konon membantu mengurus jenazah. Dia ambil air mandi jenazah tu, ambil untuk sihirkan orang lain. Itu ada orang buat tapi itu haram. Jangan haram. Ataupun mengambil air atau menadah air lebihan mayat jenazah untuk jadikan air mandian kepada waris supaya waris tidak merindui atau sakit jika tinggalkan si mati. Ni pun sama juga. Okey. Pun tak boleh juga. Tak payahlah buat macam tu. Tiba ambil air jenazah semua tu nak mandikan supaya tak boleh. Sama juga. Ni sama juga soalan bakar semua tu pun tak ada juga. Nak bakar kain dan sebagainya jenazah supaya tu pun tak ada juga. Tak ada istilah juga. Tak perlu kita nak gambarkan begitulah. Tak perlu kita tiba nak bakar benda-benda kain-kain sarung tangan semua tu. Tak perlu. Tak ada dalam nas. Kita kena buat begitu. Itu khurafat kita jugalah. Okay, macam-macam kita diwar-warkan oleh masyarakat kita ni supaya buat gitu, buat gini, buat gitu. Sampai kita takut. Sampai kita takut dan sebagainya. Kadang-kadang tempat tidur bekas jenazah itu kena bakar semua. Tak perlu. Pergi basuh lah. Tilam punya mahal.
tiba-tiba nak bakar kerana takut ada badi mayat semua, tak malu. Kita basuh saja, bagi bersih dan sebagainya. Okey. Jadi itu perkara yang kita kena buat lah. Okay. Jadi kan jika bakar kain atau sarung tangan digunakan ketika mandi jenazah, bakar di masjid tetap tersebut. Okay. Itu pun tak boleh, tak payahlah. Tak perlu. Kalau ikutkan memang kalau kita lihat di kawasan-kawasan kampung memang benda banyak perkara-perkara begini dibuat. Jadi kita ni macam seram. Seram kita ni. Semua itu menyebabkan kita macam Allah, takutnya dengan bau kemiannya kuat. Kemudian adanya suruhan-suruhan amalan-amalan pelik yang dia buat. Semua pakai baju hitam semua sekali. Okay, jadi menyebabkan kita rasa seram. Bau kematian itu sebenarnya mengingatkan kita tentang suatu keadaan yang kita akan pergi juga nanti. Okay, kalau kita duduk bandar, lain kan. Duduk bandar kita relax aja, tak ada isu sangat dan sebagainya. Bila balik kampung, banyak sangat isu-isu yang mana bertentangan dengan apa yang telah diajar oleh Nabi SAW. Okey. Yang ketujuh. Okey, apakah maksud badi mayat ni? Badi mayat ni digambarkan akan termimpi-mimpi, akan adanya mayat datang ke rumah malam-malam. Okey, kalau ada istilahnya, lepas sahaja mayat itu masuk kubur, keluarga ni perlu sediakan makanan kat dapur. Sebab apa? Roh balik nak makan. Ada siapa begitu. Jadi benda tu tak ada. Benda tak ada istilah. Okay, jadi tak perlu adalah, tak perlu wujudkan kena masak dan sebagainya. Nanti ayah nak balik makan tengah malam ni. Tak perlu gitu. Tak perlu. Tengok habis makanan. Oh Allah, ayah balik makan sungguh. Boleh mati dah balik makan sungguh. Jadi tak payah. Tak perlu adalah. Tak perlu ada. Rupanya bukan roh tak boleh betul lah. Dah mati dah. Dia kata, oh betul lah ada orang makan. Rupanya roh lain makan. Sebagainya lah. Sampaikan ada buat pemujaan dan sebagainya. Letak makan. Oh ini untuk roh balik makan. Letak kat ruang tamu. Dia tengok. Letak kat depan pintu. Baru pagi esok, licin. Bukan roh balik makan. Itu pet makan malam tadi. Oh kenyang dia. Si ayam golek, pulut kuning makan. Oh kata malam ni, masyuk tinggal malam. Ada makanan kat luar pintu. Sebab apa? Itu antara perkara-perkara yang sering berlaku di alam Melayu kita. Okay, Melayu kita. Jadi itu benda yang kita kena elakkan. Contoh orang yang mandikan jenazah. Balik-balik, kena mandi jenazah, kena mandi balik sebab takut ada badi mayat. Bukan istilah badi mayat. Kita balik tu kita nak bersihkan diri kita. Sebab apa? Sebab bila mana kita uruskan jenazah, kita tak tahu kuman-kuman apa yang berada di sisi jenazah tu. Jadi kita nak pastikan kita bersih, maka mandi baliklah. Bukan istilah kita balik mandi itu untuk mengelakkan badi mayat tu, tak ada. Kita nak bersihkan diri kita sebab kita dah uruskan jenazah tadi. Mungkin ada kotoran-kotoran yang termecik pada kita. Kan jenazah kan banyak. Sebab kita kena buang dia punya najis dan sebagainya. Okay? Kalau benda itu tak clear, termecik pada kita, maka kita balik, kita cucikan diri, basuh baju dan sebagainya. Itu lebih baiklah. Bukan istilah ada badi semua sekali tu. Okay? Sebab apa? Badi-badi ni sebenarnya dia masuk dalam fikiran kita. Dia memberi kita ketakutan. Oh, terbayang-bayang wajah tu. Tak, dia bukan masuk begitu. Dia maksudnya kita usahakan selesaikan fardu kifayah itu, yang lain kita bersihkan diri kita biasalah. Tak ada istilah badi dan sebagainya. Tak ada istilah badi dan sebagainya. Okay? Okay. Yesusnya menyelitkan selai daun di telinga sebelum melangkah masuk ke kawasan kuburan dan membuang semua daun tersebut setelah keluar darinya agar roh tidak ikut balik. Maksudnya sebelum masuk dalam kuburan tu ambil daun, selit kat telinga, masuk. Lepas tu sebelum keluar tu letak daun balik supaya roh tak balik ikut rumah. Mana boleh begitu? Tak ada lah. Tak ada istilah begitu. Okay? Jadi tak ada istilah begitu. Tak perlu kita buat. Kita masuk kawasan, pergi contoh meninggal kat kawasan kuburan, nak kubur dekat kawasan Kuala Lumpur tu. Mana ada pokok es tu, tanah kuburan yang baru tu. Jadi nak cari daun mana, cari daun tak ada. Ada daun, tak ada. Benda yang rafat di alam Melayu. Okay? Tak perlu kita buat begitu. Yang mudahnya adalah sekadar kita ni mempermudahkan urusan jenazah, hantar kuburan dan kita balik. Itu saja. Okay? Baik. Kemudian bila kita dah selesai sekali lah semua urusan kita dah buat, semua berkaitan dengan pusat jenazah semua sekali, kurafat semua sekali tu, binaan atas kubur. Bolehkah kita buat binaan atas kubur? Ini perdebatan yang selalu kita ada. Binaan atas kubur. Okay? Kita sentiasa lihat perkuburan yang dihiasi dengan banyak binaan di atasnya. Jadi apa hukum kita buat binaan tu? Secara ulama ni dia berbeza pandangan lah mengenai hukum membuat binaan di atas kubur, sama ada termasuk dalam hukum makruh atau haram. Apalagi pembuatan tersebut membina daripada marmar yang cantik tu, satu benda yang membazirkan lah. Jadi kat sini jawatan kuasa
Tengok satu jawatankuasa mufti daripada Kedah, dia bagi tahu bahawa hukum harus untuk bina atas kuburan ini, iaitu binaan tersebut bertujuan untuk menyelamatkan kubur tu daripada digali atau dikorek oleh binatang buas atau diruntuhkan oleh banjir sebagainya, maka adalah binaan. Tak besar sangat. Dia binaan itu kukuh dan sebagainya. Okey. Kalau makruhnya merujuk kepada binaan dimiliki oleh orang yang membuat binaan tersebut. Binaan dimiliki oleh orang yang membuat binaan tersebut. Orang tu buat binaan tu untuk dia. Okey, untuk nampak cantik dan sebagainya, tak boleh. Kalau haram ini merujuk kepada binaan dalam apa jua jenis dan bentuk yang kekal. Seperti hancur mayat dengan tiada tujuan, seperti disebut di atas tanah perkuburan atau tanah wakaf. Tak boleh buat begitu. Sebab tanah-tanah perkuburan ni, dia sampai setahap dia boleh recycle balik. Maksudnya habis saja tempoh tu, dia boleh. Ni nak buat binaan ni sampai korek lubang, tanam simen, tebal, tak perlu. Itu diharapkan lah. Okey, binaan itu wajib dirobohkan kerana ia menghalang orang lain daripada menggunakan tempat tersebut. Kalau dia tak sampai besar sangat, menyebabkan orang lain tak boleh nak buat, jadi kita kena robohkan lah. Yang besar sangat. Kalau tuan-tuan tengoklah kes-kes kata binaan atas kubur ni, sampai dimakan ruangan yang terlampau banyak. Ruangan dia tu kubur kecil je. Dia buat besar. Dah ambil space lah. Si ada kursi. Si ada, kalau tuan-tuan tengok, saya rasa bukan dekat Malaysia lah. Si ada audio lagi. Audio mengaji Quran 30 juzuk sehari semalam pasang kat kubur tu. Bukan anak mengaji, tapi audio yang mengaji. Pasang solar. Pasal solar, orang mengaji kat situ. Oh, itu tak payah. Tak payah. Okey. Jika tambah bangku tepi kubur, itu tak boleh. Tak payah tambahlah bangku tepi kubur tu. Untuk apa? Untuk kita duduk tambah dulu. Dia ambil ruangan. Dia akan ambil ruangan tanah kubur lain. Hak orang lain. Tak perlu letak bangku. Sebab kita pergi di situ, kita berdiri pun dah cukup lah untuk baca Yasin, ataupun duduk di keliling tu sudah mencukupi. Dan Alhamdulillah kalau kita lihat tanah perkuburan yang baru hari ni, memang dia tak ada dah. Dia dah ada allocate siap-siap. Ngam-ngam dia buat. Ini lot kecil je. Kalau kita berada di situ, memang dia cukup-cukup lah. Kita tak boleh buat dah binaan lain. Dia memang dah siap-siap. Okay, dia punya kepuk dia pun dah ada yang standard punya. Itu yang terkini lah, yang kita dah buat standard macam di masjid, di kawasan pengukuran di wilayah. Ni kawasan nilai dekat kawasan ilmu memang dah buat begitu. Lot tanah kubur dia disiapkan dengan cantik lah. Jadi tak crowded lah, tak crowded. Dia buat bangku sendiri lah, bangku sendiri kan. Tak perlu kita nak buat bangku lain. Bangku lain tak perlu. Okay, dia dah macam betul kalau tengok tempat-tempat lama memang ada siap. Siap ada 4 bangku yang besi, yang simen tu. Cantik, bertai lagi. Okay, duduk situ. Jadi dia besar. Jadi kalau kita lihat, nak menggambarkan macam agama lain dia besar tanah kuburan itu. Besar, ada tempat duduk sebagainya. Itu benda yang kita nak elakkan lah daripada berlaku. Okay. Baik. Jadi itu antara benda-benda yang kita lihat. Kalau kita nak buat apa-apa berkaitan dengan kuburan dan sebagainya, kita lihat dia tidak mengambil hak orang lain. Walaupun tanah kubur itu kita yang uruskan, orang meninggal tak boleh buat apalah. Yang penting contohlah selepas kita ataupun sebelum kita nak mati ni, kita bagi tahulah kepada waris-waris kita, kalau kita meninggal ni, tak payah buatlah kepuk-kepuk besar-besar sekadar nama supaya kamu tak tertukar dengan orang lain, cukuplah. Ni tak ada nama langsung, nanti bertukar pula. Kubur sana berdoa kat sini, sampai pun doa tu tak kisahlah, sampai semua tempat kuburan kita nak kenal. Okay, kalau mati tempat lain, kalau lain memang tak ada macam tu. Okay, jadi itu benda-benda yang kita kena faham dan kita kena tahu bahawa ada part-part, ada perkara-perkara yang perlu kita jelaskan kepada orang luar, dan ada perkara itu terjelas. Nas tu dah bagi tahu dah. Sejelas seperti kita, ini perkara kita kena buat, ini perkara yang tak perlu kita buat. Berkaitan pengurusan jenazah dan alam barzah ni. Sebab ini baru part atas dunia ni. Dia tak masuk dalam lagi ni. Alam barzah baru atas dunia lagi ni. Nanti kita akan masuk bab alam barzah yang dalam tu. Apa yang kita kena buat kat dalam tu. Apa yang akan disoal dalam kubur dan sebagainya. Apa proses yang kita kena tahu dalam alam barzah dan sebagainya. Okay, itu perkara-perkara yang kita kena tahu sebagai manusia masih hidup pada hari ini. Kalau kita dah meninggal nanti tak boleh buat apa dah. Sebelum kita meninggal ni, ini perkara-perkara yang kita kena tahu, dan inilah perkara-perkara yang sentiasa kita kena ambil perhatian. Kerana kematian, bila mana kita mendengar kematian, kita pergi ziarah kematian, itulah perkara-perkara yang akan memberi keterangan kepada kita. Okay? Akan memberikan kita ni ingat kepada kematian. Dan kita akan menolaklah, bukan menolak terus, maksudnya dia akan merenggutlah
segala kenikmatan dunia, kita rasa syoknya duduk atas dunia dan sebagainya, dia akan slow, tak ada rasa macam ada funfair nak pergi, ada hiburan nak pergi, tak ada. Sebab apa kita dah ingat bahawa aku tak lama dah mati dekat hiburan tu, macam ni. Jadi itu perkara-perkara yang kita sama-sama insya-Allah akan sama-sama kita lihat berkaitan dengan bab kematian dan alam barzakh ini. Jadi saya rasa setakat itu sajalah untuk pagi ini perkongsian daripada saya berkaitan dengan alam barzakh, berkaitan dengan larangan untuk kita mohon kematian dan juga berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berlaku di alam Melayu ni, berkaitan khurafat dalam kita punya bab soal jenazah ini. Jadi Allah Ta'ala alam, saya kembali kepada poin Nun. Baik, terima kasih Ustaz. Saya kira tak ada soalan daripada jemaah. Saya nak tanya satu soalan Ustaz, boleh? Okay, Boleh silakan Puan. Okey, saya tak tahu sama ada Ustaz terbaca ke tak, tapi saya baru-baru ni saya terbaca ada satu penulisan lah oleh seorang, if I'm not mistaken, daripada seorang ahli politik ke, dia yang mempersoalkan tentang tanah kubur yang diguna terlalu lama, beratus-ratus tahun, padahal tanah tu di kawasan yang orang hidup lebih perlukan. So dia kata macam macam mayat ni biar dalam kubur tu dalam 40 tahun macam tu je. Lepas tu boleh korek dah kubur tu dan boleh buat penempatan untuk orang yang hidup yang lebih memerlukan tanah itu. So saya confused bila saya baca tu. Nak tanya sajalah pendapat Ustaz. Baik. Kalau kita kat Malaysia ni kita ada akta tanah di bawah kerajaan negeri. Dan warta daripada Jabatan Agama Islam itu dah ada. Warta tanah kubur, warta tanah untuk masjid, warta tanah untuk rumah ibadat. Maksudnya rumah ibadat itu untuk yang agama lain lah. Kalau masjid untuk orang kita. Dan dia dah ada siap-siap warta untuk tanah perkuburan. Jadi tanah perkuburan memang walaupun tempat itu macam contohlah mungkin yang ahli politik tu nak gambarkan di kawasan Kuala Lumpur tu. Kan kawasan Kuala Lumpur kan ada kawasan perkuburan yang lama tu di belakang tu dekat kawasan dekat KLCC tu kan. Jadi mungkin kat situlah kenapa tak dibuat bangunan kat situ. Memang kita tengok tanah perkuburan yang saking besar. Tempat itu warta telah diwartakan bahawa itu tanah perkuburan. Kenapa kita nak kacau kat tanah tersebut? Sedangkan kalau kita buat ke tempat lain, banyak lagi tempat lain kita nak bangunkan ekonomi. Sebab kita kena hormati tempat yang mana kita nak kembali, tanah kubur tu. Tempat kita nak kembali, itu rumah kita lah. Kita nak katakan, itu tanah kubur, kalau mati memang ada tanah. Tapi itu tempat dia. Tempat rumah kita. Contohlah rumah kita tiba-tiba orang kata, rumah kamu ni lama dah 10 tahun dah duduk sini. Dah 30 tahun dah. Tak payah rumah kita, rumah kat lain pula. Ada orang lain dah duduk sini. Tak boleh macam tu. Walaupun itu hak rumah kita. Sama lah tanah kubur ni, walaupun kita ni dah meninggal dunia, ditanamkan di situ, maka di situ tempat dia. Dia tak boleh kita nak bangunan kat situ. Unless kita contohlah tiba-tiba nak buat jalan raya. Dah tak ada jalan lain. Itu jalan ada satu-satu jalan yang kita kena buat. Nak cross jalan lain pun tak boleh. Jadi terpaksa buat pemindahannya, kita terpaksa dengan pemindahan tanah kubur sebabkan menghalalkan luar dan sebagainya. Korek balik, ambil pindah tempat lain. Dia tak boleh tiba-tiba, tak apalah, mayat dalam tu tertimbuhlah, filing balik pacak, buat bangunan tinggi, tak boleh. Maka mulalah isu-isu kata ada hantu dan sebagainya, ada gangguan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia sebenarnya dia mengganggu sistem dalam kubur tu. Sistem dalam kubur ni, dia walaupun kematian tu dah selesai dah semua sekali, dah tak ada dah kata orang hidup, semua orang dah mati dah. Tapi dalam itu, proses itu sebelum dibangkitkan, mayat roh masih ada di situ. Jadi nak tak nak kita kena jaga tanah perkuburan kita. Okey, hatta tentulah kita katakan di Mekah semua sekali dia ada bangunan khas untuk tanah perkuburan tersebut. Ditanam, habis tanah dia masuk balik sebab itu khas untuk perkuburan. Dia tak boleh nak campur-campur bangunan dan projek sebagainya. Kita bimbang, okey tak apalah tanah perkuburan ni, kita tak buat tapak pembinaan, kita buat fun fair kat sini. Kita macam Sewil Gun kat situ. Jadi orang tak tangguh sangat datang jarang-jarangnya pun tak boleh lah begitu. Jadi itulah komen saya Puan Haslidah. Wallahu alam. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik, saya kira itu saja soalan daripada jemaah ya. Okey, Pak Ustaz, kita boleh tutup lagi sini. Ada lagi soalan ke? Ya, yang nak tanya. Okey. Boleh tak waris seorang ibu bapa ke, dia minta waris dia kalau bila mak bapak dah meninggal, minta waris tanam pokok-pokok bunga keliling kuburnya ke, boleh ke tak?
Masih. Okey, sama. Okey, untuk tanam pokok tu selagi mandi tak mengganggu lah. Maksudnya dalam kawasan kita kata kepuk dia tu boleh lah, tapi jangan lebih-lebih sangat lah. Maksudnya boleh lah menghiasi tu. Menghiasi pokok satu dua dan sebagainya tu. Tapi tiba-tiba kita nak tanam pokok durian kat situ, tak boleh lah kan. Pokok bunga tu boleh lah kecil-kecil tu. Jadi yang mana dia tidak mengganggu lain. Kalau dia mengganggu, okey, saya tanam buat landscape siap. Kepuk lain kat luar tu ada pokok-pokok dan sebagainya, tu tak boleh dibenarkan lah. Sekadar dia dalam itu saja, dia tidak mengganggu dan nak menampakkan keceriaan kepada tanah kuburan itu dibolehkan, tapi tidak berlebih-lebihan sampai beli pokok beribu-ribu datang Wisnu, itu dah termasuk dalam pembaziran lah. Okay, Wallahualam. Okey. Ada lagi soalan ya? Assalamualaikum Ustaz. Ada satu soalan. Saya nak tanya pasal mandi jenazah. Ada separuh orang lah saya dapat tahu bila mandi jenazah tu ni khas untuk yang perempuan lah. Dah mandi jenazah tu dia kenakan macam dia nak berikan pada dia sebentuk cincin sebab di mandi jenazah tu dia bersuci kan, jadi kena bagi sebentuk cincin. Betul. Apa pendapat Ustaz? Okey, baik. Terima kasih. Ini berlaku juga di kampung. Memang dulu saya ingat arwah mak saya kot. Kerana saya lupa. Memang begitu. Sebab dia tahu keluarga kita ni banyak ada kemampuan. Jadi dia kata memang tiba-tiba okey, mana cincin untuk mandi jenazah saya rasa kecil lagi. Saya dalam sekolah menengah, ujung sekolah menengah lah, SPM. Saya kata, kena bagi cincin untuk mandi jenazah. Kaya lah gitu. Kalau dapat 3-4 orang sehari, cincin dapat tu. Dia ada punya faham begitu. Sebenarnya tak ada nas. Kita mandi jenazah ni sebenarnya kita menyempurnakan fardu kifayah tu. Tak perlu kita nak sediakan cincin dan sebagainya, tak perlu. Okey, tapi itu gambarannya bahawa masyarakat dah terikat dengan perkara-perkara yang dibuat-buat, perkara-perkara yang dah turun-temurun. Okey, yang perempuan berjenazah. Tapi lelaki tak ada pula bagi jam ke Rolex ke apa kan, tak ada pula kan. Dia perempuan je dapat. Tak ada macam tu. Untuk lelaki mana jam Rolex ada, bagi kat sini satu. Jam Casio ke apa bagi. Tanda berjenazah tak ada pula kan. Tapi itu antara ada adat yang kita bila tahu bahawa tak ada, kita kena sedarkanlah. Mungkin kita balik contoh balik kampung tu, saya nak satu cincin emas lah, sebab saya tolong jenazah. Tak apalah kalau puan yang nak mandi jenazah nak cincin emas, tak apalah, saya tolong mandikan lah. Saya pun tahu juga bukan jenazah ni, itu lebih baik lah. Kita mandikan sendiri, tak payah tunggu orang. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, saya kira itu saja ya soalan pada jemaah. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu depan. Dan Alhamdulillah, terima kasih dari sahabat Kelab Penceritahan Al-Quran kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Khairul Ashraf Muhammad Nasir atas pencerahan dan perkongsian ilmu tentang larangan minta kematian itu kerana perbuatan tersebut menunjukkan keluh kesah terhadap musibah yang menimpa, tidak redha dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan menentang takdir yang telah Allah tetapkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada surah Al-Hash ayat 18 berbunyi begini ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, iaitu hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan saya mewakili pihak pengurusan, mohon maaf jika ada salah bicara dari saya, serta ucapan terima kasih kepada para jemaah yang sudi luangkan masa hingga ke akhir majlis ilmu ini. Dan bagi menangguhkan majlis ini, mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarat dan salat. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Puan dan semua sahabat kita Quran. Alhamdulillah kita selesai program pada pagi ini. Jadi sama-samalah kita tutup program pada pagi ini dengan tasbih kafarat dan surat Al-Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sahabat-sahabat. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan Ustaz. dan Assalamualaikum. Terima kasih. Sama. Waalaikumsalam.